Kepulauan Borneo di bawah jajahan British dan Belanda dalam abad ke-1840-an merupakan satu era kacau bilau, peperangan kaum terutamanya di kawasan Sungai Seribas yang telah pada akhirnya membawa kepada ekspedisi militer di bawah Charles Brooke semasa pemerintahan Raja James Brooke. Menurut catatan Benedict Sandin, bersebelahan iaitu Sungai Batan Lupar, pemimpin Melayu Indralela dari Melar Skerang telah mencetuskan peperangan kaum apabila bergabung dengan Iban Skerang untuk bertempur dengan Pengulu Nyanggau dari Limas yang terletak dekat Bandar Lama Semanggang di Bukit Lawang. Menurut sejarah lisan golongan tua orang Melugu, gabungan Skerang ini juga bertempur sengit dengan Temenggung Mas Jungai di hulu Sungai Tanggung yang terletak di kawasan Mangai, Melugu Skim hari ini. Kedua bala tentera Pengulu Nyanggau dan Temenggung Mas Jungai telah ditewaskan oleh gabungan dari Skerang. Menurut sejarah lisan Melugu, setelah kejadian ini Temenggung Mas Jungai dan pengikutnya telah balik ke Dau, kampung asalnya di Sungai Ketungau, anak Sungai Kepuas di Borneo, Belanda. Menurut Benedict Sandin, Pengulu Nyanggau dan pengikutnya juga telah menyeberangi banjaran Kelingkang di Borneo British dan memasuki kawasan Dau di Borneo, Belanda. Pada atau persekitaran tahun 1850, Pengulu Nyanggau dan Temenggung Mas Jungai dan kaum mereka telah dijemput balik ke Borneo British oleh residen British di Skerang iaitu Encik Brereton. Pampasan lumayan telah ditawarkan kerajaan British supaya mereka rela meninggalkan kebun dan tanaman mereka di Dau. Menurut sejarah orang-orang tua Iban Dau, pampasan tersebut termasuk sebuah bedilan besi, sebuah gendang nyanyi dan cincin emas sebanyak satu kayu letan yang diguna untuk menenun puak. Bedilan besi yang ditinggalkan di Dau bagi mereka yang memilih untuk terus tinggal di Borneo, Belanda. Apabila sampai di puncak banjaran Kelingkang dan menyeberangi sempadan antara dunia politik yang hanya dikenali mereka sebagai kawasan tidak bersempadan, dan apakah agaknya emosi yang telah menyelubungi mereka, perasaan kesedihan dicampuri kebahagiaan. Iban Dau menetap semula di Ambawang dekat Sungai Dor. Pengulu Nyanggau akhirnya kembali ke Limas iaitu Semanggang Lama, dan Jungai menetap di Melugu. Apabila Nyanggau meninggal, anak lelakinya bernama Gaung kembali ke Kelau dan menetap di situ. Maka dengan sebab itulah ketua-ketua Iban Dau yang ada sekarang merupakan keturunan bangsawan Dau. Penempatan Iban Dau kemudiannya telah tersebar luas di kawasan yang pada hari ini dikenali sebagai Poai, Nyelam, Engkeramut, Kubau, Tekalung, Mangai, Pakit, Melugu, Selepung, Gua dan Batu Besai.
Dau British Borneo mempunyai banyak cerita mitos yang menarik. Banjaran Kelingkang adalah tempat mitos orang-orang Bunian Panggau-Libau dan Panggau-Gelung. Ianya dipercayai balai sabung orang Panggau-Libau. Di Batu Jeram Kelau terdapat kesan hentakan tapak kaki Sempurai, pahlawan Bunian setelah ia menghentakkan kakinya apabila marah setelah kalah menyabung ayam. Kulamani Kumang, wanita tercantik di Panggau-Gelung, juga dipercayai wujud di puncak Bukit Nimung. Banjaran Kelingkang adalah kawasan flora dan fauna hutan hujan tropika yang luas. Dari puncaknya yang juram, wujudnya anak-anak sungai Dor dan Kelau, di mana terdapat ikan tapah yang bertelur di hulu sungai dan dikatakan boleh menyumpit kera dengan air. Rusa masih terdapat di kaki banjaran Bukit Kelingkang dan Iban Dau masih memburu binatang-binatang kecil di sini. Hari ini kawasan Dau yang bermula daripada gua dan berakhir di Pakit terletak di jalan pembangunan kerana dilintasi secara strategik oleh Jalan Raya Kuching Serian. Ini hanya 170 km daripada Kuching dan hanya 2,5 sampai 3 jam kalau berkenderaan daripada Kuching. Malangnya, majoriti Iban Dau masih terikat dengan hidup sara diri dan pertanian tanaman cash. Kerajaan berusaha untuk mempelbagaikan opsi ekonomi mereka melalui industri ladang. Pertamanya getah dalam pertengahan tahun 1960-an dan kemudiannya kelapa sawit dalam tahun 1990. Tetapi ketidakstabilan dan gaji yang rendah dalam industri ladang tidak menarik bagi Iban Dau dan telah membawa kepada kemasukan secara ramai pekerja asing. Pemindahan daripada kawasan luar bandar ke bandar telah menjadikan masalah besar dan telah mengakibatkan hanya orang tua, wanita, kanak-kanak dan belia yang menganggur yang tinggal di kawasan Dau. Kawasan yang terlibat dalam projek rintis usahawan luar bandar dengan objektif mentransformasikan petani dan buruh dalam kawasan mereka dan dalam konteks pelan kerajaan. Matlamat ekonomi pada akhirnya adalah pembangunan insan di luar bandar. Ini akan dicapai melalui pelancongan etnik dan kebudayaan, pelancongan alam semula jadi dan bertualang, pelancongan falak dan pelancongan pertanian sebagai cara-cara untuk mencapai matlamat-matlamat tersebut. Harapan kaum Dau semoga kerajaan dan agensi-agensi kerajaan memandang diri mereka sebagai pihak yang berkepentingan dalam projek ini kerana ini adalah perkara pokok untuk menjayakan projek pembangunan insan di luar bandar di kawasan Dau.